Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farahim binti Ismail dan hari ini saya akan membentangkan tajuk pelindung kawalan motor bagi subjek kawalan motor elektrik. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut untuk pelindung kawalan motor, mari kita kenal dahulu apa itu motor secara ringkasnya. Okey, motor atau motor elektrik adalah peranti yang membawa salah satu kemajuan terbesar di bidang kejuruteraan dan teknologi sejak penemuan elektrik. Okey, motor adalah gabungan daripada elektro dan mekanikal, iaitu peranti yang menukar daripada tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Ini adalah contoh-contoh pelindung kawalan motor. Antara alat perlindungan yang dimaksudkan adalah seperti berikut, iaitu pengasing, pelindung litar pintas, pelindung beban lebih, pelindung tanpa voltan, dan pelindung fasa bagi motor 3 fasa. Okey, ini adalah contoh pertama bagi alat perlindungan kawalan motor, iaitu pengasing. Dalam bahasa lainnya kita panggil isolator. Okey, apa itu pengasing? Pengasing ialah suis utama yang dipasang pada setiap permulaan litar pemula motor. Suis utama ni dipasang memang pada awal-awal yang sebelum um, beban, sebelum MCB. Okey, ia digunakan untuk memutus dan mengasingkan litar pemula motor semasa membaiki kerosakan atau menambah baik dalam litar tersebut. Okey, um, pengasing ini digunakan untuk memisahkan sebarang jenis komponen elektrik dari sistem semasa ataupun sistem berada di luar talian atau dalam talian. Okey, senang dalam erti kata lain, suis pengasing ini hanya bertujuan untuk dikendalikan pada litar terbuka. Okey. Okey. Ini adalah contoh bagi alat perlindungan iaitu pengasing ataupun isolator. Okey, bagaimana ia berfungsi? Okey. Untuk kita energizekan MCB kita, sebab isolator terletaknya sebelum MCB kan. Okay, jadinya kita nak energizekan MCB itu, jadi mestilah switch isolator ini mestilah dalam keadaan tertutup dan litar tu terbuka. Maksud litar terbuka tu maksudnya tak ada arus lagi. Okay. Kalau kita nak disenergize MCB, switch oscillator itu mestilah dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan litar terbuka. Litar terbuka maksudnya tiada arus. Okey. Ini adalah alat perlindungan kawalan motor yang seterusnya, iaitu pelindung litar pintas. Dalam bahasa mudahnya kita kenal iaitu MCB lah. Okay. Selepas isolator, alat perlindungan yang seterusnya adalah pelindung litar pintas. Okay, apa tu pelindung litar pintas? Pelindung litar pintas ini adalah ianya bertujuan untuk memutuskan litar pemula motor apabila berlakunya lebihan arus disebabkan litar pintas. Okay. Bagaimana ia berfungsi? Setiap wayar hidup yang disambungkan ke litar pemula motor mestilah dilengkapkan dengan fuse ataupun MCB inilah pemutus litar miniatur dalam bahasa Melayunya. Okay, dalam MCB ini adanya fuse. Apabila berlakunya lebihan arus, fuse tu akan melebur. Jadi arus akan tiada arus lah. Kita dah trip. Okay. Alat pelindungan motor yang seterusnya ialah keganti beban lampau. Okay. Apa tu beban lampau? Macam mana terjadinya beban lampau? Okay. Ianya apabila sesebuah motor tu jika dikendalikan melebihi daripada kadar keupayaaannya. Ianya terjadinya lah beban lampau disebabkan oleh pemutaran mesin
voltan talian yang rendah atau talian yang terbuka dalam sistem berbagai fasa. Ini yang dikatakan beban lampau, beban lebih. Okay. Ianya untuk digunakan secara automatik, iaitu berfungsi apabila dipasang di tempat yang sukar ditanggalkan dan dikendalikan secara manual. Maksudnya nak kendalikannya atau nak memperbaiki alat pelindungan ni, dia adalah tempat yang sukar. Jadinya ianya adalah automatik. Selain itu, keganti beban lampau ini boleh dilaraskan dengan mudah untuk memutuskan litar antara 85% sehingga 119% bagi kadar pemutus bagi unit panas dia. Apabila dah capai peratus ini, jadi akan putuslah bekalan elektrik itu. Okay, gerakan pemutus litar bagi litar kawalan ini memerlukan perbezaan pengembangan dua logam yang mempunyai perbezaan pengembangan semasa panas. Maksudnya ada dua logam, apabila satu dah panas, satu lagi panas, ada prinsip kerja nanti akan saya terangkan. Arus yang berlebihan akan menjadikan logam mengembang dan menolak bar dan seterusnya menolak anchor. Dengan itu, sesentuh lazim menjadi normally closed dan akan terbuka dan motor akan berhenti operasi. Ini adalah prinsip kerja bagi beban lampau, pelindung beban lampau. Okay. Yang pertama, ketika berlaku beban lampau pada motor arus beban yang mengalir di geganti, haba akan melebihi dari nilai arus yang telah disetkan pada geganti haba. Ini adalah permulaannya. Maksudnya, apabila haba yang melalui geganti ni, apabila dia melebihi haba yang ditetapkan. So, lepas tu, bahan dui logam ini akan menjadi panas dan membengkok. Dan ia akan menolak bar kerja dan seterusnya menolak sesentuh stripping lah. Jadi tripping. Dengan itu, geganti haba pelantik dan mengendalikan penyentuh di mana ia akan memutuskan bekalan di litar kawalan dan seterusnya di litar kuasa. Dia akan memutuskan bekalan di litar kawalan dan litar kuasa. Dan untuk menghidupkan litar semula, unat reset hendaklah ditekan dahulu untuk mengendalikan sesentuh tripping kepada kedudukan asal. Ini adalah contoh gambar dia. Ini adalah alat pelindungan dan seterusnya, iaitu pelindung tanpa voltan. Okay. Macam mana dia berfungsi? Okay, dia berfungsi apabila pelindung tanpa voltan dimaksudkan ialah semasa motor sedang beroperasi, tiba-tiba bekalan tu terputus. Okay. Dengan ini, motor berhenti beroperasi. Lepas tu, beberapa minit kemudian bekalan pulih, tapi motor tak beroperasi selagi unat tekan hidup tidak ditekan. Okay, tujuannya ialah untuk tidak membahayakan kepada pengguna. Contohnya, tangga bergerak ataupun eskalator dan tidak membahayakan kepada motor disebabkan hidup henti. Maksudnya, apabila bekalan tiada dan motor tu tak berfungsi, tapi bila beberapa minit kemudian ada bekalan, motor tu still tak berfungsi selagi kita tak tekan yang unat tekan hidup. Okay. Ini adalah untuk keselamatan lah. Kalau contoh kita tak ada unat tekan hidup ni, dia macam ada bekalan je, dia terus bergerak. Jadi akan membahayakan pengguna tu. Dia tiba-tiba eskalator tu gerak. Kita tak tahu bila dia gerak kan. Jadi mungkin boleh menyebabkan kemalangan lah kepada orang, jatuh ke macam mana kan. Okay. Pelindung tanpa voltan atau pelindung voltan rendah juga disebut sebagai alat kawalan 3 dawai. Ini bermakna bahawa penghidup akan terhenti apabila sesuatu kegagalan voltan berlaku dan akan hidup kembali secara automatik apabila voltan kembali semula. Okay, ini adalah contoh alat pelindungannya lah, pelindung tanpa voltan. Okay, ini atas ni ialah tempat punca bekalan masuk dan ini adalah punat tekan on off dia lah untuk kita tekan semula ataupun kita off semula.
sekali untuk alat pelindungan bagi kawalan motor ialah pelindung fasa bagi motor 3 fasa. Okey, pelindung fasa ini hanya dipasang pada litar pemula motor 3 fasa. Ianya adalah untuk 3 fasa saja dan bukan pada 1 fasa. Okey, ia akan memutuskan litar pemula motor apabila berlaku kegagalan fasa pada litar tersebut. Di mana kegagalan fasa ialah apabila salah satu daripada fasa dalam bekalan 3 fasa terputus. Maksudnya ada 3 fasa, red, yellow, blue. Sepatutnya 3-3 fasa ini berfungsi. Tapi apabila salah satu tidak berfungsi, makanya bekalan itu akan terputus. Okey, ini disebabkan fuse-nya lebur dan litar terbuka dan tiada arus. Okey, ianya adalah bertujuan untuk mengelakkan kerosakan pada belitan motor. Itu sekian saja daripada saya untuk tajuk pelindung kawalan motor. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathullah bin Hamzah dan saya akan terangkan tentang komponen-komponen yang berada dalam litar kawalan motor. Sebagai pengenalan, untuk menghidupkan kawalan motor, pelbagai jenis penghidup motor boleh digunakan. Penghidup talian terus adalah salah satu jenis penghidup motor yang sering digunakan dalam litar kawalan motor, sama ada 1 fasa ataupun 2 fasa. Seperti litar-litar yang lain, litar kawalan motor juga mempunyai pelbagai komponen yang bermacam fungsi dan kedaliannya. Seperti yang kita boleh lihat dalam contoh lukisan pendawaian litar kawalan motor, terdapat pelbagai komponen seperti fuse, kontaktor, overload relay, switch dan sebagainya. Komponen yang pertama yang biasa digunakan dalam litar kawalan motor iaitu push button. Push button terdapat dalam 2 warna iaitu hijau dan merah. Hijau lebih dikenali sebagai push start button dan merah adalah push stop button. Cara kendalian mekanikalnya adalah sama, cuma warna je berbeza. Fungsinya adalah untuk menyambungkan atau memutuskan aliran arus ke dalam litar. Seterusnya, kita ada penyentuh magnet atau lebih dikenali sebagai magnetic contactor. Penyentuh ialah satu switch yang dikendalikan oleh satu elektromagnet. Elektromagnet mempunyai gelong di mana litarnya dilengkapkan dengan satu punat tekan, switch had ampung atau mana-mana alat kawalan yang lain. Ia adalah switch elektromagnet yang berfungsi menyambungkan atau memutuskan pengaliran arus elektrik dalam litar. Seterusnya, di dalam penyentuh magnetik terdapat sesentuh. Sesentuh bagi penyentuh ialah bahagian pembawa arus yang terdekat kepada perlengkapan litar kuasa ke motor apabila penyentuh tertutup. Bahagian penyentuh yang tidak bergerak dilekatkan ke tapak penyentuh sementara bahagian sesentuh yang bergerak dicantumkan kepada satu bar atau pembawa sesentuh yang digerakkan oleh angkir. Jika sesentuh itu membuka switch, dinamakan sesentuh lazim buka ataupun normally close. Dan jika sesentuh itu tertutup sebelum penyentuh bertenaga, ia dinamakan sesentuh lazim tutup ataupun normally close. So, dia terdapat dalam 2 keadaan iaitu normally open dan normally close. Seterusnya, terdapat satu lagi sesentuh iaitu sesentuh tambahan ataupun auxiliary contact. Sebagai tambahan kepada sesentuh utama atau kuasa yang membawa arus motor, penyentuh biasanya mempunyai sesentuh tambahan. Sesentuh tambahan ini tidak dibentuk untuk membawa arus motor, tetapi hanyalah arus kawalan. Ia boleh jadi sesentuh sedia buka ataupun sedia tutup dan biasanya digunakan untuk mengawal penyentuh yang lain apabila kawalan turutan diperlukan. Contohnya, untuk mengawal 2 penyentuh daripada menutup dalam masa yang sama. Sesentuh tambahan juga boleh digunakan sebagai switch untuk lampu padu dan lampu isyarat. Komponen seterusnya yang berada dalam litar kawalan motor adalah switch pemasa ataupun lebih dikenali sebagai timer. Timer digunakan untuk menghidupkan atau mematikan litar secara automatik dan bergantung kepada masa yang ditetapkan. Alat ini akan beroperasi dengan bekalan arus terus ataupun arus ulang-alik. Lazimnya, switch ini digunakan untuk litar kawalan. Komponen yang terakhir yang biasa kita dapat lihat dalam litar kawalan motor adalah lampu pandu ataupun pilot lamp.
Alat ini digunakan untuk memberi isyarat kepada pengguna dan penyelesaian panel kawalan tentang operasi lita kawalan. Setiap warna pilot lamp ini membawa maksud yang berbeza. Seperti contoh, merah bermaksud stop, trip atau fasa merah, kuning, fasa kuning. Itu saja daripada saya tentang komponen-komponen yang berada dalam lita kawalan motor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faliz Ikram bin Syaril Azman akan membentangkan tentang pengujian lita kawalan motor elektrik. Okey, sebelum ni kita dah bincangkan tentang alat-alat perlindungan yang terdapat dalam lita kawalan. Kemudian kita dah dengar tentang komponen-komponen yang terdapat dalam lita tersebut. So, pada hari ini saya akan menerangkan tentang kaedah-kaedah atau cara-cara untuk membuat pengujian di dalam lita kawalan motor elektrik. Jadi, apakah langkah-langkah sebelum kita membuat pengujian? So, pertama sekali, kita perlu fahami jenis lita kawalan yang digunakan. Sama ada lita kawalan menggunakan dual starter ataupun forward reverse ataupun jenis star delta starter. Okey, kemudian kita kena kenal pasti komponen-komponen yang terdapat dalam lita kawalan yang digunakan. Okey, selepas kita dah kenal pasti komponen, kita kena tahu bagaimana komponen-komponen tersebut berfungsi. Dan yang akhir sekali barulah kita boleh melakukan pengujian pada komponen-komponen tersebut. Okey, kemudian ini adalah jenis lita kawalan yang menggunakan penghidup talian terus ataupun direct online starter. Okey, di mana kita kena kenal pasti dahulu komponen yang terdapat dalam lita ini. Okey, yang first sekali adalah MCCB, kemudian kita ada MCB dan kita ada push button stop, push button start dan di sini contactor. Kemudian ada overload relay dan pilot lamp sebagai indikator kepada kawalan motor kita. Kemudian, ini adalah alat pengujian yang kita akan gunakan untuk menguji komponen-komponen yang terdapat dalam lita kawalan kita. Okey, step pertama adalah laraskan kita punya multimeter pada julat kali 10 ohm. Selepas itu, sentuhkan prop merah dan prop hitam dan lihat sama ada jarum bergerak ke arah 0 ohm ataupun tidak. Sekiranya jarum tidak berada pada kedudukan 0 ohm, maka kita boleh laraskan jarum menggunakan pada tombol pelaras. Okey, komponen pertama yang kita akan uji dalam lita kawalan motor kita adalah fuse ataupun MCB 6 ampere. Okey, kenapa kita gunakan 6 ampere? Okey, sebab dia MCB ni hanyalah melindungi lita kawalan motor tersebut dan bukannya melindungi lita utama motor. Okey, komponen yang melindungi lita utama motor adalah MCCB 3 fasa, iaitu kita akan menggunakan sama ada MCB berkadaran 20 ampere ataupun 32 ampere bergantung kepada beban. Okey, jadi macam mana kita nak uji kita punya MCB ni? First kali, sentuhkan prop merah pada incoming MCB dan prop hitam pada outgoing MCB. Okey. Kemudian dalam keadaan off, kita akan mendapat bacaan infinity yang menunjukkan tiada keterusan di dalam MCB tersebut. Okey, bagaimana kalau kita uji kemudian terdapat meter menunjukkan 0 ohm, iaitu terdapat keterusan. So maksudnya MCB tersebut rosak, kita perlu tukar kepada MCB yang baru. Alright. Kemudian kita akan ujikan pada MCB dalam keadaan on. So caranya kita naikkan butang pelantik tersebut. Kemudian kita uji dengan cara yang sama, letakkan prop merah di incoming MCB dan prop hitam di outgoing. Kemudian kita akan mendapatkan bacaan 0 ohm yang menunjukkan terdapat keterusan dalam MCB tersebut. Okey, selepas kita dah uji pada MCB, kita akan uji pula pada push button stop ataupun pundak tekan henti. Okey, cara dia adalah kita sentuhkan prop merah dan prop hitam
pada kedua-dua terminal push button tersebut. Okay, so macam mana binaan push button tu? Okay, untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas, kita akan lihat gambar rajah simbol dia. Okay, kalau kita lihat kat sini, dalam keadaan asal, push button stop dia adalah normally close. Okay, so maksudnya dia ada sambungan, keterusan. Okay, jadi bila kita uji menggunakan multimeter, kita akan mendapatkan bacaan 0 ohm ataupun terdapat keterusan lah. Okay, jadi sekiranya kita uji pada kedua-dua terminal dia dan dapati kita punya jarum meter tak bergerak, so maksudnya push button stop tu dalam keadaan yang rosak. Okay, seterusnya, apabila kita dah uji push button stop ni dalam keadaan asal, kita akan uji pula push button ni apabila ditekan. Okey, seperti yang kita tahu, push button ni dia akan kembali kepada keadaan asal bila kita lepaskan dia. Okey, jadi untuk menguji pada peringkat ni, kita kena tekan dia semasa menguji. Okey, so push button stop ni dalam keadaan asal dia normally close. So bila kita tekan, dia akan jadi normally open, dia terbuka. So kita akan mendapatkan bacaan infinity ohm. So tapi kalau kita dah tekan, dia menunjukkan nilai 0 ohm, maksudnya terdapat keterusan. So push button ni pun rosak juga, so kena tukar. Okey, sekarang kita akan uji pula pada punat tekan hidup atau push button start yang warna hijau ni. Okey, push button start ni dia punya prinsip kendalian dia adalah terbalik dengan push button stop, di mana pada keadaan asal dia normally open. Okey, kalau push button stop dia normally close. So cara uji dia adalah sentuhkan prop merah dan prop hitam pada kedua-dua terminal, sama macam pengujian pada push button stop tadi. Okey, bezanya adalah pada keadaan asal dia normally open, jadi kita akan dapatkan bacaan infinity ohm. Okey, ini adalah contoh gambar rajah simbol dia, normally open. So okey, kemudian kita akan uji dia dalam keadaan apabila ditekan. So bila switch ni ditekan, dia akan berubah daripada normally open kepada normally close. So kita akan dapatkan bacaan 0 ohm. Okey, next kita akan uji pada geganti beban lampau ataupun overload relay. Okey, untuk pengetahuan, overload relay ni yang kita guna ni ada dua jenis tersentuh, iaitu normally close dan normally open. Okey, normally close pada overload relay ni nombor 95 dan 96, manakala normally open dia 97 dan 98. Jangan tersalah uji. Okey, so untuk menguji dia adalah sentuhkan prop merah dan prop hitam pada terminal 95 dan 96. Okey, dalam keadaan normally close, kita akan dapatkan bacaan 0 ohm. Manakala untuk normally open punya kontak, kita akan dapatkan bacaan infinity ohm. Okey, cara dia sama je, sentuhkan prop merah dan prop hitam pada terminal 97 dan 98. Kita akan uji pula pada sesentuh ataupun kontaktor. First kali yang kita nak uji adalah pada terminal masukan dia. Okey, terminal masukan dia kalau kita dapat lihat kat sini di terminal A1 dan A2. Okey, uji dia sentuhkan prop merah dan prop hitam pada terminal ni. So jika terdapat keterusan, maka dia punya masukan adalah okey. Kemudian kita akan uji pula pada normally open contactor dia, sesentuh lazim terbuka. Okey, kalau kita tengok kat sini ada dua normally open contactor, iaitu nombor 53 dan 54 dan 83 dan 84. So kita kena uji dua-dua ataupun kita uji mana yang kita guna saja. Okey, untuk normally open, sentuhkan di bahagian atas ni
Okay, prop merah di bahagian atas dan prop hitam di bahagian bawah. Okay, normally open kita akan mendapatkan bacaan infinity ohm. Alright. Kemudian kita akan menguji dengan menekan butang di tengah-tengah kontaktor tersebut. So, bila kita tekan, dia akan berubah daripada normally open kepada normally close. Okay. So, bila ditekan, kita akan mendapat bacaan 0 ohm. Iaitu terdapat keterusan. Dan bila kita lepaskan semula butang tu, dia akan kembali kepada infinity ohm. Alright, so seterusnya adalah kita akan menguji pada dia punya sesentuh lazim tertutup ataupun normally close contactor. Okey, untuk yang pertama ni, apabila kita uji dia, kita akan mendapatkan bacaan 0 ohm. So, selepas tu kita akan uji dia dengan menekan butang di tengah-tengah contactor tu. So, kita akan mendapatkan bacaan infinity ohm. Okey, ni komponen apa sebenarnya? Alright, ini adalah lampu pandu atau dalam BI dia disebut pilot lamp. Okey. Tujuan dia adalah untuk menjadi indikator sama ada kalau hijau ni contohnya hijau ni untuk menunjukkan lita tu dia dalam keadaan hidup ataupun running. So merah pula untuk menunjukkan lita tu berhenti, stop running. Okey. Kalau kuning ni pula menyala menunjukkan bahawa terdapat short circuit ataupun lebihan beban. Okey. Jadi berapa bacaan yang kita akan perolehi bila kita uji terminal ni? Okey. So dia akan berubah daripada infinity ohm kepada 0 ohm yang menunjukkan terdapat keterusan. Alright. Jadi secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa cara-cara untuk menguji lita kawalan kita adalah dengan menguji komponen yang terdapat dalam lita kawalan tersebut. Okey, saya rasa sampai di sini saja pembentangan saya pada kali ini. So, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum.